وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni kita ada berjumpa lagi sambung pengajian kita. Minggu lepas kita sampai PN Majhul kan? Majhul. Betul. PN Nakis ke? Baru buka buku. Baru buka buku. Ya betul Ustazah. Majhul. Jadi hari ni kita kata masuk PN Nakis. Nakis. Majhul kita dah buat kan? Baik, saya share dulu skrin. Alhamdulillah. Setakat ni macam mana? Boleh follow? Ada sesiapa lagi yang saya memang kata benda ni kan kita kena buat berterusan. Kelas minggu sekali ni bukan tak boleh tapi dia lebih kepada boleh, memang boleh. Cuma macam itulah dia sebaiknya kalau kita dapat apa kata berturut-turut untuk permulaan ni. Untuk kita mula-mula dapat. Tu memang saya saran sangatlah untuk masuk bengkel tu. Dalam masa bengkel ni kita akan dapat macam straight je kan. Jadi kita dapat keseluruhan, gambaran keseluruhan. Lepas tu nanti baru bila kita slow down sikit, maknanya kita boleh buat dalam kekerapan seminggu sekali. Macam untuk semakkan ke apa ke. Macam tu lah. Jadi fi'il majhul kita dah buat minggu lepas. Fi'il majhul ni ialah fi'il yang pelakunya tidak diketahui. Ataupun dia tidak ada peranan. Dalam ayat tu diganti dengan naib fa'il. Yang kita dah sebut. Macam contoh nak terjemahkan dia macam mana? Macam ni kita nak tahu dia majhul ke maklum. Kita tengok pada baris. Kalau fi'il madhi tu, yang asal yang kita dah belajar sebelum ni, sekarang baris tu berubah daripada yang kita boleh ingat UI ni lah. Dia daripada baris fathah di akhir, di awal dan di akhir kalimah. Dia jadi baris di awal tu dia jadi U. Dan sebelum akhir jadi I. UI. Kafara, kufira. Macam itulah kalau ni. Fi'il mudhari' pula sama juga. Asal dia kalau dia baris fathah dia akan jadi baris awal dia dhammah. Sebelum akhir jadi fathah. Jadi kita dah buat contoh-contoh ni. Hari ni kita akan masuk bahagian. Sebelum saya masuk bahagian yang pelajaran baru, ada soalan? Jadi ni is a matter of apa? Sementara nak terfikir soalan ke apa, saya ceritalah. Ni a matter of kita ni nampak kaedah. Kaedah dia tu pada perubahan baris ni. Kita kenal perubahan baris tu. Jadi kat situ dan kita ingat balik semula cara nak terjemah je. Jadi kita jangan risau kalau kita tak tahu kosakata. Ya, kita bukannya jangan risau kalau kita tak ingat vocab. Selalunya saya perhatikan orang tak ingat tu pada vocab. Tapi kalau dia faham konsep perubahan baris ni, tak ingat vocab pun tak ada masalah. Maknanya vocab tu selagi kita buat, kita selalu jumpa nanti kita ingatlah. Macam perkataan yang banyak dalam Quran. Contoh macam abada ni, qala, qila. Macam perkataan yang kita gunakan ni selalu kita jumpa juga. Zakara, zukira, ja'ala, ju'ila, sabara, subira. Ada ke? Jarang sikit lah. Jarang jumpa. Baik. Ada soalan mengenai pelajaran yang lalu? Ada tak macam siapa yang tengok video ke, lepas tu rasa macam nak tanya ke, silakanlah. Kadang-kadang soalan kita tu banyak membantu kawan-kawan yang mendengar. Ya? Ada soalan? Tak ada? Kak Bizah? Tak ada? Tak ada. Okey. Jadi kita pergi masuk bahagian fi'il nakis. Kalau gitu kita masuk bahagian fi'il nakis. Fi'il nakis ini adalah fi'il yang tidak sempurna. Okey, selalunya bila kita cerita pasal fi'il, okey, saya kotakkan ni dulu. Nak illustrate Bila kita cerita pasal fi'il, kita ada 3 maklumat tentang fi'il tu. Iaitu apa dia maklumat dia? Yang pertama, maklumat tentang apa? Masa. Tentang masa. Lepas tu dan kata kerja, kosakata kerja. kata kerja tu. Kemudian pelaku. Ataupun kalau dalam fi'il majhul, naib pelaku kan? Ada ni. Tetapi bila sebut fi'il nakis,
Maknanya kalau yang kita nampak ni tiga-tiga perkara ni dia adalah fi'il tam, disebut sebagai tam. Tam ni sempurna, Sempurna. fi'il yang sempurna. Jadi fi'il nakis ialah yang tidak sempurna. Kerana apa? Dia hanya menghimpun, dia cuma ada maklumat tentang masa, ada tak? Masa dan Masa ada. ada. Masa dan pelaku. Kata kerja tu yang tak ada. Dia ada pelaku tak? Oh. Ada. Pelaku tu ada. Masa. Tetapi Hmm. ni je dua ada. Dia tak ada kata kerja, kosak kata kerja tu tak ada. Vocab tu tak ada. Jadi kat situlah. Sekejap Sekejap saja. Okey, jadinya nakis ni ada masa dan pelaku. Jadi dia tak sempurna lah. Dia tak ada perbuatan dia tu apa? Yang itu yang tak ada. Perbuatan tu apa? Tak ada. Jadi untuk tujuan tu, maknanya dia tidak mengandungi, yang saya maksudkan, tidak mengandungi maklumat kata kerja tu. Perbuatan tu tak ada, tidak mengandungi dan hanya ada maklumat masa dan pelaku. Jadi perubahan ganti nama, macam mana kala perubahan ganti nama sama seperti fi'il yang tam, fi'il yang sempurna. Tapi dalam fi'il nakis ni tidak ada fi'il majhul. Jadi kita tak payah risau tentang perubahan baris UI, UA tu lah. Sebab dia tak ada. Dia hanya untuk fi'il yang maklum sahaja. Jadi dari segi terjemahan, untuk memudahkan kerana dia tak ada kata kerja tu, kita terjemahkan dia menggunakan perkataan sama ada, terjemahan dia ialah adalah. Adalah. Ia ke, adalah kamu ke, adalah engkau ke. Kita gunakan adalah ataupun pelaku tu. Ini kalau untuk fi'il madi. Adalah ia. Kalau untuk yang macam ni, ia adalah. Balik pula. Ia adalah, mereka adalah. Kita guna ini untuk fi'il mudhari'. Okay, kita tengok sini Baik, kita tengok contoh ganti nama ia. Okey. Yang jadual ni. Ganti nama fi'il nakis amar ada tak? Tak ada, untuk ketiga ni tak adalah. Kita ambil daripada sini. Fi'il nakis madi. Contohnya ialah kana. Banyak tak kita jumpa dalam Quran? Banyak. Jadi ini kita terjemahkan macam mana? Terus je kita kata adalah ia. Ni maknanya kalau dari segi kod dia, fi'il madi nakis. Tak ada pelaku. Bukan tak ada pelaku, pelaku tersembunyi. Jadi kalau pelaku tersembunyi adalah ia. Kalau kita tengok yang bawah pula, ni kanu. Tambahnya waw. Adalah mereka. Mereka. Macam tu. Jadi fi'il madi nakis mereka. Kalau kunta, sama kan? Kalau kita perhatikan ni, dia sama macam fi'il madi. Kan dia bersambung. Fa'il dia tu bersambung. Dhamir dengan fa'il tu. Dhamir yang dia bersambung pada fi'il tu. Macam kita kata an'amta, sajadta. Dia macam ni kunta. Jadi adalah engkau. Fi'il madi nakis engkau. Kuntum. Kuntum pun satu yang banyak sangat. Banyak dalam Quran. Kuntum. Adalah kamu. FDNKS. Adalah kamu semua. Kuntu. Fi'il madi nakis. Aku. Tengok ni. Tu dhamir dia. Kunna. Ada kunna. Nun fathah. Sebelumnya sukun. Nun fathah pula. Nun alif. Di akhir kalimah sebelumnya sukun. Ni FD and kami. Adalah kami. Okey. Untuk fi'il mudhari' pula. Fi'il nakis mudhari'. Jadi terjemahan dia punya kod. FRN. Ni kana, daripada kana ni dia jadi
yakunu. Sama juga. Mudhari' tu sebab ada ya di awal kalimah. Huruf akhirnya berbaris dhammah. Yakunu. Ia adalah ataupun ia menjadi. Dua-dua boleh. Boleh kita kata ia adalah ataupun ia menjadi. Ini memang kena tengok konteks lah. Macam kalau kita tengok kun fayakun, kan? Ayat tu. Qala lahu kun fayakun. Dia berkata kepadanya, kun, jadilah oleh engkau, fi'il nakis amar, maka ia menjadi. Fa, maka yakun, ia menjadi. Ia adalah ataupun ia menjadi. Kalau kita tak nampak, kita tak boleh nak letak ia ke apa pun, sebenarnya kita kata adalah pun boleh dah lah. Kita tengok konteks je lah. Yakununa. Sama juga. Tadi dia ada di awal dia tu huruf mudharra'ah. Kemudian ada waw ni menunjukkan mereka. Jadi ini fi'il mudhari' nakis ar. Mereka. Takunu. Huruf mudharra'ah ta. Huruf akhir berbaris dhammah. Engkau menjadi ataupun ia menjadi untuk perempuan. Engkau menjadi atau ia menjadi. Ini kena tengoklah. F, D, A, F, R, N ataupun F, R, N, P. P, kalau P, ia. Kalau P, ia. F, R, N, F, R, N, E ataupun P. Takununa. Fi'il mudhari' nakis KS. Okay. So this one ada huruf ta, kemudian di akhirnya ada waw. Ada dia bersambung pada ni. Itu yang jadi tahu, kita tahu dia kamu semua tu. Ta tu engkau. Ta bukan engkau. Ta ni huruf mudhari'. Akunu. Akunu pun sama juga. Ada huruf mudhara'ah, hamzah. Kemudian huruf akhir huruf akhir berbaris dhammah. Jadi kodnya ialah F, R, N, A. Jadi F, R, N, K. Sebab ada huruf mudhari' itu nun. Tanda. Right. Okay. Dalam untuk sama jugalah untuk fi'il nakis amar. Amar ni memang tak ada untuk pihak diri pertama atau diri ketiga. Yang ada untuk kedua je. Jadi contoh kun. Jadilah oleh engkau. Dia tak pula jadi hamzah wasal tu semua. Dia tak yah. Dia terus je kun je. Ataupun kunu. Kunu rabbaniyin. Contoh banyak. Kunu ibadali. Kunu. Apa lagi? Kalau kita ingat tu lah. Kunu. Ini terjemahan dia macam mana? Jadilah engkau. Kalau kunu, jadilah kamu. Jadi kod dia. Fi'il amar nakis. Tak ada apa-apalah. Kosong je. Ini fi'il amar nakis KS. Ya, kamu semua. Tapi kita kata kamu lah. Dia tak ada kami semua, tak ada. Tak boleh. Baik. Jadi kalau faham, ada soalan. Ini hanyalah sebahagian daripada fi'il nakis yang mana yang kita banyak jumpa dalam Quran. Selebihnya memang kita, bila kita baca Quran tu kita jumpalah. Kadang ada kunti, adalah engkau perempuan. Itu kita kena rujuk kepada muka surat akhir tu. Muka surat 41 ada jadual. Dekat sini saya ambil kesempatan jugalah untuk bezakan. Kalau yang bersambung dengan isim, dengan bersambung dengan fi'il tu, dhamir tu, makna dhamir ni yang bersambung dengan fi'il, dengan isim tak sama. Dalam bahasa kita sama kamu. Tapi dalam
kita bentuk dia tu yang untuk fi'il dengan isim tak sama. Cuba kita tengok muka surat 41 tu. Nak clear lah apa yang saya maksudkan. Ni kadang-kadang kita selalu confuse kat sini lah. Okey, contoh. Kalau dia di akhir di akhir, saya ambil yang fi'il madhi ni lah selalunya yang kita beza macam nak menunjukkan kalau yang tengah ni ni bahagian yang daripada sini ni untuk fi'il. Ke atas ni, tengok atas ni. Ni semua untuk fi'il. Jadi kalau kita perhatikan yang bersambung tu. Kalau yang bersambung bendanya sama untuk ia berdua, tetapi kat sini dia berlaku kalau dekat dalam isim dia biasanya yang bersambung ni adalah sama ada dia maf'ulun bih ataupun dia isim lah, dia maf'ulun bih ataupun dia adalah frasa nama macam ni kan, anfusuhum. Jadi kita tak nampak lah waw tu. Betul. Diri-diri bagi mereka. Tapi kata wow bertunjukkan mereka. Ni untuk fi'il. Okey, contoh lagi satu engkau. Ni yang selalu confuse lah. Kalau engkau dhamir yang bersambung, macam kita buka, kita bagi engkau. Kita tak boleh tulis kita buta. Sebab kita kata engkau tak, dia tak boleh, tak kena. Ta ni pelaku untuk, tandalah pelaku untuk fi'il. Kalau ka ni, kalau dia untuk isim. Nampak tak? Tu perbezaan dia kat situ. Macam ni, kamu berdua, tuma. Kalau kamu berdua isim, kuma. Macam kalau kita kata ala, ada huruf jar. Alaikuma. Tak boleh alaituma. Dia tak kena. Salah. Assalamualaikum. Dia kan Assalamualaikum. Tak boleh Assalamu ala antum. Tak kena. Tak boleh. Assalamualaikum. Salah. Dia Assalamualaikum. Tapi cerita dia, kita tak payah susah hati. Sebab kita bukannya nak buat ayat. Kita bukan nak tulis. Kita nak kenal pasti. Apa perbezaan dia? Okay, contoh. Dalam, kita buat latihan lah. Tapi latihan tu cuma latihan yang saya nak buat ni, kita nak buat ni, dia cuma menjurus kepada apa yang kita belajar tadi dan minggu lepas. Tapi bolehlah juga. Lepas daripada ni kita boleh tengok dalam latihan. Bila kita buat latihan menterjemah tu baru kita akan bezakan ni. Kenapa ni home ni mereka juga, yang ni ke mereka juga. Tadi contoh macam ayat-ayat lah, biasa dalam ayat. Ya'maluna mereka. Mereka amal. Amal ya'maluna, mereka mengerjakan. Amiltum, telah mengerjakan oleh kamu. Kenapa bukan kum, mengerjakan oleh kamu? Macam itulah. Kenapa tak amilkum? Dia salah. Salah lah kalau kita cakap macam tu kan. Itu tak ada, masalah yang pentingnya dalam Quran tak ada yang kesalahan tu, tak ada. Kita tak payah buat kita tak payah nak buat ayat, kita tak payah nak bina perkataan, kita nak terjemah dengan tepat. Itulah kat situlah kita punya praktis tu. Kena praktis terjemahkan. Baru kita nampak perbezaan tu dengan lebih jelas lagi. Baik, kita cuba buat latihan ni dulu. Apa latihannya? Tandakan fi'il yang betul. Sama ada dia fi'il madhi atau fi'il madhi nakis atau fi'il madhi majhul. Ataupun ia adalah fi'il mudhari', fi'il mudhari' nakis ataupun fi'il mudhari' majhul. Berdasarkan, macam nak tentukan? Berdasarkan tanda-tanda pada kalimah yang kita nampak ni. Contohnya, yunazzala. Jadi kalau yunazzala ni u'a. U'a. Jadi ia diturunkan. Terjemahan dia, ia diturunkan. Dia adalah fi'il mudhari' majhul. Apa beza fi'il mudhari' dengan fi'il madhi? Dari segi makna? Dari segi mana mudhari' tak ada telah. Maknanya sekarang, masa kini atau masa depan. Kalau madhi kita tambah telah. Betul. Baik. Aqulu, ini fi'il apa?
Tentukan fi'il dulu baru terjemah. Mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Betul. Jadi terjemahannya Aku mengatakan. aku mengatakan. Ya. Nazzalna. Fi'il apa dulu? Tentukan yang dalam kotak dulu. Fi'il madhi. Fi'il Madhi. madhi. Ya, fi'il madhi. Jadi Telah menurunkan Telah menurunkan kami. oleh kami. telah menurunkan oleh kami. Okey, kana fi'il. Kana Naqis. fi'il Fi'il nakis apa? fi'il madhi Fi'il madhi madhi nakis. naqis Terjemahan Adalah ia. adalah ia. Ha. Kutiba tiba fi'il apa? Tentukan. fi'il madhi Fi'il madhi betul. majhul Fi'il madhi majhul. Jadi terjemahan dia Telah diwajibkan ia. ya telah telah diwajibkan diwajibkan ia. Yes. Okey, unzila. Tengok skrin. Kita buat ikut skrin. Unzila fi'il apa dulu? UI. Jadi kalau UI fi'il madhi fi'il madhi. Ya. majhul Ya ke majhul? Betul. Saja je teacher ni. Unzila. Jadi terjemahan dia Telah telah diturunkan ia. diturunkan ia. ya. Ini panggil apa? Ia ni. Apa ia? Kalau majhul? Dhamir. Domer. Hai. Okey. Dia adalah peranan dia. Ya, naib Pelaku. fa'il. Naib. Naib. Dia kalau pelaku untuk yang maklum. Yang fi'il madi. Madi Kalau maklum. majhul dia Fi'il jadi madi biasa. naik. Naib fa'il. Yes. Okey. A'lamu. Fi'il apa? A'lamu Mudhari'. Terjemahan? Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Boleh dah guna perkataan tu kalau nak berangan nak cakap Arab tu. Yang tu boleh dah. Alam. Afham. Yuzlamuna. Fi'il Mudhari' majhul. Ya, betul. Ada yang dah jawab jadi saya tulis je lah jawapan saya dengar tu. Jadi terjemahan dia? Mereka dianiayakan. Mereka dianiayai kan? Dianiayai. Dianiaya je lah. Dianiaya pun boleh. Boleh. Entah nanti kena tanya pakar bahasa Melayu pula. Saya pun tak pasti yang tu. Okey. Yurja'una. Fi'il apa? Fi'il mudhari' Majhul. Fi'il mudhari' majhul. Terjemahan? Mereka dikembalikan. Mereka dikembalikan. Yarji'una. Fi'il mudhari' biasa. Jadi ada waw. Maknanya terjemahan dia? mereka Mereka kembali. Mereka kembali. Kuntum? Fi'il madhi. Madhi naqis. Dia buat dah. Adalah kamu. Adalah kamu. Kamu. Adalah kamu. Tetap lagi tak tom ni kamu. Dah dekat akhir. Zuyyina. Fi'il apa? Fi'il madhi majhul. Terjemah? Telah dihiaskan ia. Telah dihias ia. Telah dihiaskan pun boleh. Telah dihiasi ia. Ada dihiasi ia lah. Yang lebih tepat. Kalau kata tak ada hiasi, dihias je lah. Zuyyina linnas syahawat. Hubus syahawat minan nisa
Dihiasi manusia itu. Yukhaffafu, fi'il apa? Fi'il mudhari' majhul. Majhul. Terjemahan? Ia Yukhaffafu, Ia ia diringankan. diringankan. Ni ingat perkataan ni. Kalau siapa dulu-dulu kita belajar dekat sekolah, belajar sekolah agama sikit kan. Ada belajar macam bab-bab najis kan. Najis mukhaffafah. Ni lah perkataan dia. Ringan. Takunu. Kamu menjadi. Kamu ke? Fi'il mudhari' nakis. Engkau menjadi. Engkau menjadi. Kalau perempuan? Ia Ia menjadi. menjadi. Yunzaruna. Yunzaruna. Fi'il mudhari' majhul. majhul. Jadi terjemahan dia? Mereka diberi penangguhan. Ya. Bagus. Qila. Qila. Madi majhul. Majhul. Terjemahan? Telah Dikatakan ia. Ini kalau macam Dikata. ini kan dikatakan ia. Dikatakan ia. Jadi perkataan kila ni macam it's a given word lah. Sebab apa? Banyak kali jumpa dalam Quran. Ni kalau tak nak hafaz pun macam terpaksa terhafal juga. Sepatutnya. Betul? Qala dengan qila. Banyak sangat. Qila telah dikatakan ia. Qala telah berkata ia. Kalau kul katakanlah oleh engkau. Kul katakanlah. Jadi jangan rasa macam tu salah apalah. Perkataan ni banyak. Selalu kita pun dah pandai dah. Kul huwallahu ahad. Jadi jangan terasa asing. Selalu idza qila lahum. Banyak sangat perkataan qila ni. Kanu fi'il apa? Madi. Madi dah betul. Nakis. Adalah mereka. Mereka. Yunsaruna. Mudhari' ua. Jadi majhul. Jadi terjemahan dia Mereka ditolong. mereka ditolong. Turja'u. Mudhari' Majhul. Okey. Terjemahan? Kau dikembalikan. Dia boleh engkau dikembalikan atau ia dikembalikan. Ataupun ia dikembalikan. Selalu kita jumpa turja'u ni jarang engkau. Selalunya ia lah. Turja'ul umur kan? Ia dikembalikan segala urusan. Urusan-urusan. Turja'ul umur. Bukan umur tapi umur. Kalau umur kita lah. Tuqbalu fi'il apa? Tuqbalu fi'il mudhari' majhul. Mudhari' majhul. Ua. Jadi terjemahan dia? Kau diterima. Ni selalu kita jumpa pun ia diterima. Tuqbalu. Boleh, bukan tak boleh engkau, boleh juga. Tapi ni kita selalu kena tengok konteks ataupun kod. Kalau dalam Quran ni tuqbalu ni setakat yang saya jumpa selalunya ia diterima. Adlun. Qutilna fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Terjemahan telah dibunuh mereka. Kami. Kami. Kalau qatalna, kalau telah membunuh oleh kami? Qatalna.
Telah dibunuh. Membunuh. Kalau qatalna itu telah B. membunuh. Qatalna telah membunuh Membunuh oleh kami. kami. Yang dalam ni maknanya dalam ayat ni na dekat sini adalah fa'il. Okay. Tapi Fa'il. dalam perkataan ni na ni adalah naib fa'il. Naib fa'il. Baik, dah habis dah. Inilah selalu confuse ni. Belum habis lagi. Ya, tapi dia confuse tu akan hilang bila kita dah nampak. Kita buat. Dia kalau kita belajar satu perkataan ni payah sikit kita nak nampak sebab macam mana pun ayat perkataan-perkataan ni mesti kita lihat dalam konteks. Dan baru kita belajar. Sebab there's no point kita hafal-hafal tapi kita tak dapat guna. Jadi kita akan nampak lebih jelas bila masuk konteks. Nanti kita sendiri boleh terjemah. Macam contoh ayat surah 2 ayat 166. Macam selalu saya tengok bila dah sampai juzuk 2 tu ramai nanti boleh betulkan sendiri dah betulkan. Tak mungkin ni kalau kata telah mengikuti oleh mereka akan yang telah diikuti mereka. Ini siapa? Kita akan otak kita berfikir ligat lah tu. Salah ni terjemahan saya. Macam tu. Kita kena start dululah. Dalam ayat tu contoh saya bagilah contoh tengok surah 2 ayat 166. Dia macam benda lain tu biasa orang mesti dah boleh terjemah. Dia kat sini dia kata. Tengok nampak macam sama je perkataan ni. Is dah tahu, ni kata tabarra'a tak tahu. Utubi'u dengan ittaba'u. Rasa ittaba'u. Kan? Apa beza? Kalau saya kata perkataan dasar dia ikut je. Merah apa? Utubi'u. UI. Fi'il madhi. Ni fi'il madhi betul? Madhi. Jadi kita terjemah telah apa-apa telah di that kan. Jadi telah diikuti mereka. Kata ikuti. Jadi telah mengikuti oleh mereka. So cerita dia apa ni? Sekat situlah nampak tu beza. Cuba kalau kita sama je. Ingatlah ketika telah berlepas diri oleh orang-orang yang telah mengikuti oleh mereka daripada orang-orang yang telah mengikuti oleh mereka. It doesn't make sense. Tapi kalau kita nampak perbezaan tu, kita terjemah, ingatlah ketika telah berlepas diri oleh orang-orang yang telah diikuti mereka daripada orang-orang yang telah mengikuti oleh mereka dan telah melihat oleh mereka akan siksaan itu dan telah terputus oleh ia dengan mereka semua ataupun oleh hubungan-hubungan. Kan? Maksudnya apa? Lepas tu baru nampak sini. Mungkin jauh lagi lah. Tapi maksud saya tu, macam itulah. Maknanya siapa yang berlepas diri? Orang yang diikuti. Siapa yang diikuti? Pemimpin. Katakanlah pemimpin orang yang diikuti kan. Influencer ke, yang banyak follower lah. Ini pemimpin, yang ini followers. Kalau kita nampak tu terus kita dah boleh mafhum. Ingatlah ketika pemimpin-pemimpin atau orang yang diikuti berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti ketika mereka melihat azab. Dan ketika telah terputuslah segala hubungan. Dulu main kamcing lagi. Macam itulah. Terus nampaklah ayat ni. Macam itulah. Saya harap kita belajar ni mesti kita kena cuba guna dalam ayat. Don't just leave it dalam buku modul 1 ni. Modul 1 ni nak kita belajar dia punya basic. Maknanya dia punya cara nak kenal. Bila dah kenal, boleh terjemah. That is the idea. Tapi jangan dah habis buku Nahwu Ringkas, lepas tu simpan. Tak ada buat apa-apa. Then, macam itu yang nanti rasa rugi. Nanti rasa macam, buang masa je belajar. Tak dapat. Tak dapat sebab tak dapat buat lah. Beranilah saya kata macam tu sebab kalau buat mesti boleh dapat sampai boleh ajar orang lain. Sebab that is how easy. It's easy kalau kita nampak tu. Macam ni pun dah jawab pun saya dah seronok juga. Semua dah nampak dah. UI. Orang tak belajar tak tahu langsung kan.
Apalah kelas tu macam tadi KUA UI. Tak orang dengar lagi luar. Okey. Yukfaru. Macam mana? Mudhari' majhul. Mudhari' Majhul. majhul. Jadi terjemahan dia UA. UA. Mereka dihilangkan. Mereka dihilangkan. Dia kena ada nun ke kat ujung tu? Nun. Sepatutnya ada, tapi bila tak ada tu dia tidak mengubah apa-apa, melainkan hanya mengubah sama ada dia ni marfu atau dia kalau ada nun marfu. Ini untuk yang dah masuk modul 2 lah. Biasa dia akan ada tambah alif kat sini. Ditukar dengan alif. Yukfaru. Jadi kalau tak ada nun, mungkin dia mansub atau dia majzum kerana ada huruf nasab ataupun huruf jazam. Faham eh? Huruf jazam atau mansub untuk fi'il dia membuang nun, menghilangkan nun tu. Tapi kita tetap nampak dah, kita walaupun tak ada tu kita nampak ini ada huruf mudhara'ah ya. Kemudian waw ni adalah tanda fa'il dia. Jadi nun tu tidak mengubah terjemahan. Dia tetap baris yang ada ni ialah dhammah di awal dan fathah sebelum akhir. Ini dia majhul. Tapi dari segi terjemahan tak ada perubahan. Dari segi peranan dalam ayat, we have to see it dalam ayat. Kita perlu lihat dia dalam ayat lah. Biasanya ada an. Kalau ada an, ni maknanya fi'il ni adalah mansub. Kedudukan dia dalam ayat tu mansub. Bahawa mereka dihilangkan. Mereka dihapuskan. Kadang maksud hilang tu hapus. Takunu. Mudhari'. Okey, betul. Nakis. Bukan majhul tapi nakis. Ia menjadi. Ia menjadi. Right. Ataupun engkau menjadi. Dua-dua boleh. Ia atau engkau. Ni selalu kita jumpa. Wala takun. Apa? La takun. Janganlah engkau menjadi. Tapi yang tu ada tambah. Wala takunanna minal mumtarin. Itu ada tambah perkataan, ada huruf lain lah. Engkau atau ia. Janganlah engkau menjadi. Uhilla. Fi'il apa? Fi'il madhi majhul. Kalau kita jumpa ni, uhilla. So kena betul-betul sebut. Uhilla. Dia masih lagi majhul tapi maksud dah berbeza. Makanya kita kena sebut huruf, makhraj kena juga belajar Kalau rasa macam tak berapa confident dengan ha ni, nak tahu betul ke tidak, please go cari kelas dengan guru-guru yang betul-betul boleh membajar kita tentang sebutan ni. Okey. Uhilla telah disembelih ia. Telah disembelih ia. Uhilla telah dihalalkan ia. Siapa yang sembelih tak kisah. Siapa yang halalkan tak perlu ditahu. Maknanya dia tidak mengambil tempat yang utama lah. Lebih fokusnya kepada ia tu halal atau dah disembelih ke tidak. Dihalalkan ia. Kalau uhilla telah disembelih ia. Yumitu. Fi'il apa? Tengok dulu. Ada apa? Tengok ada ya di awal kalimah. Semua cakap madi. Ni akhir dia baris dhammah. Ya, fi'il mudhari'. Okey. Laju je fi'il madi. Fi'il mudhari' ada majhul tapi ni bukan UI. Ini Ia mematikan. ia mematikan. Ia mematikan. Ia matilah. Ia mematikan. Betul. Ia mematikan. Mudhari' maklum, teacher. Mudhari' maklum. Bila mudhari' je lah tak payah cakap maklum. Mudhari'. Betul. Ia mematikan.
Sebab yang ni dia punya kata wazan dia lain sikit. Tapi dia bukan majhul lah. Mematikan. Kalau ia dimatikan, Dia dimatikan. yumat. Yumat. Yu- Yumat. Okey. Okey dah. Cukup lah tu. Cukup. Cukup Dia kena buat latihan. Dia kita boleh lah buat. Sebenarnya dah habis dah. Tinggal lagi minggu depan saya baru masuk bahagian jumlah. Jadi hari ni kita boleh buat latihan dengan membentuk perkataan tu ataupun mencari dalil-dalil yang menunjukkan. Bacalah, maknanya kita boleh terjemah, kita cari perkataan-perkataan ni. Perhatikan, yang kalau kita nak hafal pun, saya tak rasa kita perlu hafal. Tapi kita nampak ni, tengok perkataan ni. Kekerapan di dalam Al-Quran. Jadi qala, kita yang cuba, apa yang kita belajar, cuba kita cari dia punya mudhari' dia macam mana. Kalau mudhari' dengan, contoh macam ni lah. Qala, ni madhi kan? Jadi kalau qala, qalu. Kita cari, kita buat, kita tukar dengan perkataan yang kita dah tahu, dengan fa'il tu. Qalu, kalau kulta, kulna, kultum. Kita jangan asing lah. Sepatutnya perkataan ni tidak asing lagi bagi kita. Kita jangan panik. Tak ada pun, tak ada baris ni, tak ada. Tak payah kita fikir tu. Kita dah tahu kalau derivation daripada perkataan qala ni, ni lah banyak. Asal dia qala. Qala, kulna, kultum, kul apa lagi. Macam mana kita nak buat tu? Kita pergi muka surat 41. Kita buat kat sini. Kan? Kalau fi'il madhi, qala tadi, qala. Kalau qala dua orang, qala dia jadi qala, telah berkata oleh mereka berdua. Qalu, telah berkata oleh mereka. Qulta. Memang dia pelik sikit. Dia tak sama macam perkataan lain. Ini qalat, sorry. Ni patutnya qalat. Kita buat macam tu. Qalat. Qalata. Qalata. Qulna. Qulna. Buruk. Maksud saya kita buatlah macam ni kalau kita nak mahir lagi. Maksud kita nak selalu nampak. Kita nak nampakkan benda ni yang kita dah belajar. Kita boleh buat search, kita boleh cara kita nak belajar lah. Boleh terjemah dekat maksud saya satu lagi kalau kita jumpa kita bandingkan juga. Kalau kita buat latihan terjemahan kita bandingkan juga dengan jadual ni. Dan kita nampak lah. Kita bolehlah lihat perubahan dan kita tak panik. Maksudnya kita dah ada jadual tu, kita tengok je dia sama tak dengan ni. Okey, boleh ke macam tu? Maksudnya dia dah kira dah nak habis ni. Dah bolehlah lepas tangan. Maksud saya, cik kalau macam masa kata dulu kelas ni macam kelas tadika, nak slow-slow. Ni rasanya dah masuk tadika dah. Lepas tu dah nak dekat berapa, dah habis dah setengah tahun. Tak payahlah. Mak dia tunggu lagi kan. Maksudnya dah boleh pergi sendiri. Darjah satu dah. Dah darjah 1. Dah tak takut sangat. Boleh dah ada berdikari. vocab. Dah boleh nanti depan ni dah boleh naik bisikal sendiri pula pergi sekolah. Tak payah mak pegang pimpin. Boleh ke macam tu? InsyaAllah. Boleh kan? Ni kalau kulta. Ambil pula perkataan yang tadi yang lain. Ja'ala. Jadi kita macam itulah. That's how you do it. With dengan perkataan yang paling banyak dalam Quran ni. Kosakata ni. Jadi Quran ni yang menariknya, yang senangnya dia tu itu juga. Dia tidak akan berlaku perubahan pada Quran. Jadi kita tak payah risau nak bercakap. Kita tak payah risau dulu untuk listening. Listening nantilah insya-Allah bila kita dah ayat yang kita dah hafal, kita dah faham. Bila kita nak listening tu dalam solat je.
dalam solat, bila imam baca, dan bila kita dengar orang lain baca Quran. Tu nanti. Tapi sekarang ni kita cuma fokus pada reading. Reading for meaning, reading for understanding. Jadi bila kita nak faham, mesti kita nak tahu perubahan tu, kosakata tu. Bila kita dah kita tengok ini selalu keluar. Ini selalu keluar. Ini kata dasar sahaja. Jadi yang mengubah jadi telah mengetahui oleh ia mengetahui, mereka mengetahui. Ini siapa yang mengetahui? Ketahuilah oleh engkau. Semua berasal daripada kata dasar dalam kosakata ni, kosakata fi'il. Dan banyak juga isim, memang banyak. Hampir boleh kita kata 90% kan. Isim tu dia asal dia daripada fi'il ni juga. Jadi kat situlah um, uh, kita belajar tu, mula-mula kita ambil yang biasa, kita tengok. Macam ni fi'il nakis, perkataan ja'a, kita jumpa ja'a, ji'ta, ja'akum. Macam tu, laqad ja'akum, selalu baca tu surah. Orang selalu cakap baca ayat laqad ja'akum, laqad ja'akum. Inilah perkataan tu ja'a, ja'akum. Dia kita pun lama-lama nanti kita pun boleh tulis Quran yang kita mana kita dah hafal tu, kita dah tak ada isu, kita tulis pun boleh. Tapi bukan nak tulis karangan bahasa Arab, tulis ayat Quran yang kita dah baca tu, yang kita faham. Eventually, dan bukan eventually, sekarang ni pun insyaAllah kita boleh dengan asas tu, kita dah boleh tadabbur. Paling tidak pun untuk memang paling utama untuk diri kita dulu. Kita baca Fatihah, kita faham yang kita guna dalam solat. Dia mesti ada keberterusan tu. Tak boleh dah habis modul 1, that's it. Macam kita belajar bacalah anakku ke Read Easy, mana kita stop pada buku tu je kan. Kita upgrade kan, kita tambah. Begitu jugalah dengan Quran. InsyaAllah minggu depan kita sambung dengan topik jumlah. Bila sebut jumlah, bererti kita dah nak masuk bahagian melihat kalimah-kalimah itu berfungsi, berperanan di dalam ayat. Lagilah kita akan dapat kefahaman kenapa dia baris, berubah dan sebagainya. Okey? Jadi dah kena start buat latihan. Hari ni kelas kita stop awal lah sikit. Awal dalam 10 minit. Tak apa. Boleh. Minta hafal, minta halal ya. Tak hafal dan minta halal. Taklah. Ingat, tak payah hafal, jangan hafal. Quran ni kita nak baca, nak faham. Jadi kita hafal tu bukan yang paling utama. Jadi jangan risau tak hafal. Setakat ni tak adalah, saya tak pernah marah pun kan. Bukanlah saya nak, tak ada. Dan jangan kita tak boleh marah pun benda-benda macam tu. Dah umur semua macam kita ni memang bukan umur menghafal. Kita umur kita mesti faham. Kita mesti faham. Dah sampai masa untuk kita faham, insya-Allah. Okey. Perkataan nakis tu maksud dia apa ya? Kita dalam istilah untuk belajar fi'il ni kita kata dia tak sempurna lah. Kurang. Dia opposite dia sempurna kan? Kurang. Tam. Tam tu macam tamat. Maksud dia sempurna. Utimma. Dalam Quran ada perkataan tu. Utimma, aku sempurnakan. Utimmu, aku sempurnakan. Allah kata tu. Jadi tam sempurna. Daripada perkataan dia ta fathah mim lah kot. Ta alif mim. Kalau yang dia punya, maksud saya dia punya kata dasar tam tu, kata dasar dia fi'il dia ialah tam. Tama. Lalu dengar orang cakap tamam. Pernah dengar? Tamam. Tamam tu dah sempurnalah, khair, habis lah, dah habis, sempurna. Kalau dia kata fi'il tam tu, tam macam tu je lah, tam. Okay. Tam dengan nakis. Kurang. Kalau dalam hadis tu, nakis tu maksud dia kurang. Yang ia mengurangkan. So dia tak sempurna. Kuranglah poin dia. Pun jangan susah hati. Tak ingat ni pun tak apa. Yang penting kenal dan boleh terjemah.
Tak ingat nama dia. Ada orang cakap nakib lah apa benda. Kita tersalah sebut lah. No worry. Itu tak ada menjadi kesalahan. Yang penting kita faham konsep dulu. Benda tu akan datang. Eventually insyaAllah. Jangan risau. Ya? Setakat ni rasa mudah tak? Susah. Ha? Boleh kan? Susah, siapa kata susah tu? Sebab baru kenal. Baru kenal. Jadi sebab tak? kita baru Kan, kenal. oh, ni Puan Rusila Ya. Tak jadi datang bengkel? Tak jadi. Kenapa? Datanglah. Buat sekali je, Ada sekali hal jalan. pula. Ada hal lah. Yelah, tak apa. betul. Buat macam mana. InsyaAllah next month kalau kita buat lagi satu bengkel. InsyaAllah. Memang Kak- kena pergi bengkel baru dapat faham betul-betul. InsyaAllah. Puan Rusila duduk mana? Seremban. Oh, Seremban. Ya, faham. Hmm. Tak apa. Kalau rasa susah nak saya datang pun boleh. Tapi kumpulkanlah sedikit beberapa kawan-kawan. Kak Amizah. Dah boleh kita buat bengkel. Kak Amizah ni kat Sungai Petani ni. Kan? Tapi ada juga kawan-kawan kita yang akan datang daripada Kedah ni. Makcik Ani akan menyertai Cik bengkel. Ani duduk mana? Oh, Jitra dia jauh. Jitra dia mai sini. Lepas tu Kak Oh, Faiza. ya ke? Jadi Allahu pergilah Akbar. berkawan-kawan lah. Kak Amizah boleh datang. Ustazah kalau bengkel untuk modul 1 ni berapa jam pun? Dia kita 3 hari tu total dalam 18 jam. Lebih kurang. Sebelum ni kita buat 4 hari 20 jam. Ni kita rasa macam hari tu bulan puasa kita buat tu boleh. Kita jadi shortcut sikit lah. Kita tak panjang masa tu. Dari segi latihan tu. Kita tak minta pelajar buat sorang-sorang. Macam sebelum ni jadi 4 hari tu sebab kita panggil seorang jawab. Ni kali ni kita nampak bila seorang-seorang jawab lagi macam orang jadi Lagi takut. dia padahal dia tahu dah. Tapi jadi kita buat ramai. Kita in mass the empowerment tu lebih mudah dan lebih nampak semua orang dapat pula bila ramai tu. Dia safety in numbers. Saya nak tanya, jenis-jenis boleh. ayat ni bahagian akhir modul 1 ke atau Ya. ada lagi? Bahagian akhir modul 1. Lepas tu kita masuk Lepas modul 2. habis modul 1 baru lah. kita buat apa Ustazah? Sepatutnya buat semakkan. Semakkan okey. terjemahan. Nak exam ke? Exam Tak payah sekarang lah. lagi ramai tak mai lah. Pakat Lagi semua. ramai syahid nanti. Syahid. Nanti syahid sebelum waktunya. Belum dapat seruan dah syahid. Jadi maksudnya Buat sikit-sikit. buat Hari sikit-sikit. Satu ayat, 2 ayat saya buat boleh. macam tu Buat macam tu. Okey, untuk pengetahuan ramai yang dalam kelas ni dah buat juzuk. Macam Kak Salma ni dah masuk muka surat 6. Kan ada kita buat lepas lanjutan daripada bulan puasa tu, kita buat semakkan terjemahan beramai-ramai. Jadi macam semua orang cuba-cuba, saya bagi jawapan hari Senin pagi tu kan. Lepas tu nanti ada yang macam Kak Salma dia ambil je apa yang kelas tu buat semakkan lisan. Semakkan lisan menggunakan mushaf Madinah. Jadi saya tayangkan mushaf macam tadi. Ni dah tutup pula teacher ni. Maksudnya saya tayangkan Quran tu. Kita dah buat sama-sama dalam kelas. So jumpa saya ataupun orang lain yang dah habis lah kan. Semak lah. Semakkan lisan tu je. Sekejap tunjuk balik. Semakkan lisan tu maknanya kita dah buat, kita dah try yang semakkan buku. Ni, kita dah try latihan yang ni. Kita dah buat sama-sama. Ramai-ramai. Lepas tu solo. Maknanya solo buat dengan mushaf Madinah. Pergilah muka surat 1 ke 2 ke, ikutlah. Kalau dalam masa 10 minit tu dapat 3 ayat. 3 ayat je lah. Saya tak nak banyak lama-lama. Maknanya setiap kali nak buat semakkan lisan tu, saya peruntukkan satu orang tu maksimum 15 minit je. Jadi ada yang dah laju tu dah macam beberapa orang daripada kelas ni dia dah habis juzuk 1, dia dah terus juzuk 2 dah buat sendiri je.
Lepas tu semak terus, semak lisan. Dalam masa 8 minit, ada yang 8 minit, ada yang dah maju, dah faham dah. Dia terus buat 4 minit je, satu muka surat. Satu muka surat. Jadi kalau orang tu 15 minit, 2-3 ayat, so be it lah, tak apa. And then minggu depan, 15 minit je lah. So tak taxing sangat lah kan, 1 jam. Jadi dia macam konsep semakan lisan dengan saya ni pula, solo tu, seorang-seorang. Tapi ramai-ramai boleh ada duduk dalam kelas tu nak tengok kawan-kawan boleh. Jadi siapa dah habis, dia balik. Siapa dah habis, dia balik. Dia keluar lah daripada Zoom tu. Macam kita pergi mengaji kecil-kecil dulu. Cikgu dah dengar kita baca balik. Teacher, boleh ke buat satu ayat, teacher? Boleh lah. Nanti sendiri yang cakap, teacher nak tambah sikit, teacher nak tambah sikit. Sekarang teacher, page 22. Amboi, sekarang. Tapi satu ayat je. Boleh. Boleh kawan-kawan boleh tengok macam mana Page 22. Saya kulu sufaha ke? Ni boleh, ni ambil lah kesempatan ni, boleh tanya dengan Kak Ru. Boleh tak dia jadi RP, rakan pembimbing? Maukah? Saya rakan pembimbing. Jadi ada di bawah saya ni ada beberapa lah YDB yang dibimbing. Jadi kat siapa-siapa dia suka hati lah tu. Okey, cuba. Tak apa ke conteng ni? Kan nak padam? Tak apa kot. Tak apa lah. Okey. Kita tengok macam mana dia buat. Ni semakan lisan dah ni. Dia buat satu ayat je. Dia kata nak buat satu ayat. Satu ayat lah. Kelak ia mengatakan oleh orang-orang yang bodoh itu daripada manusia, apakah yang telah memalingkan oleh ia akan mereka daripada kiblat bagi mereka yang adalah mereka di atasnya. Katakanlah oleh engkau, bagi Allah terdapat timur dan barat. Ia memberi petunjuk akan orang yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Satu je. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallahu ta'ala. Dan seperti Dah lebih saya punya itu. masa. Ni tak boleh macam tu. Boleh. Dah satu ayat je tadi cakap kan. Tahu pun. Nanti hari Jumaat kita jumpa. Kelas saya. Hari Jumaat ni tak apalah. Hari Jumaat ni sebab kita start bengkel. Jadi kita tak ada kelas lah pagi tu nah. Untuk buat semakan. Sorry nah. InsyaAllah kita buat Monday. Okey. Baiklah. Jadi untuk kelas malam ni setakat ni dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.